Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa ba'd. Allahumma amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihi وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan syukur sebanyak-banyak kepada Allah kerana dengan izin dan dengan taufik dari Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama bagi slot tazkirah maghrib ini bersama dengan saya bagi meneruskan semakan atau telaah kita kepada ulasan hadis Imam Nawawi yang ini sudah sampai ke hadis yang ke-22 dengan tajuk Jalan ke Syurga, At-Tariq ilal Jannah. Dan sebenarnya terlalu banyak hadis yang membawa makna ini, dan terlalu banyak juga amalan-amalan yang boleh menjadi penyebab dengan izin Allah untuk membawa seseorang itu ke syurga. Sebelum kita memulakan perbincangan base kepada topik kita ini, saya ambil sikit masa untuk menyebut satu atau dua perkara sesuai dengan suasana current. Yang pertamanya, saya nak ucapkan kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua anak-anak, termasuk juga ibu bapa yang baru saja dapat result yang mereka tunggu untuk SPM yang baru sehari dua lepas diumumkan. Dalam media sosial, khususnya di Facebook, penuh dengan muka-muka anak-anak kita dan bapaknya sekali nak jadi ibu, bagi mengabadikan kejayaan yang telah mereka capai sempena SPM yang baru saja diumumkan. Saya ialah sama-sama dengan kawan lain mengucapkan tahniah bagi yang telah berjaya skor dengan keputusan yang baik atau mungkin lebih tinggi menjadi cemerlang. Mudah-mudahan ini menjadi asas kepada keputusan yang seumpamanya untuk masa-masa yang akan datang. Bagi yang tak berubah cemerlang, saya juga ingin menyebut hari kita terima result kita itu bukanlah maknanya sudah tidak ada esok bagi mereka. Dan ini hanya baru permulaan, baru SPM. Jadi kalau kita tengok dari segi perjalanannya, bermula dengan ujian penilaian mereka rendah, kemudiannya PT3, baru SPM, baru langkah ketiga baru. Ya. Banyak lagi langkah yang mereka akan langkah di masa akan datang. Apalagi bila sampai ke kampus PhD. Jadi artinya result yang baru diterima itu bukanlah segala-galanya, ya. Walaupun kita mengharapkan momentum itu akan dapat terus dikekalkan untuk next tahap yang berikutnya. Dan ini juga akan bagi peluang kepada anak-anak yang tak berapa cemerlang untuk menebus balik
di masa yang akan datang. Kita banyak belajar daripada rakan-rakan sebelum ini. Mereka sebut saya sebelum ini dalam SPM tak ada A pun. Bahkan ada yang kata A pun ada 1-2 je. Tapi belajar daripada kesalahan atau kesilapan itu, akhirnya saya juga berjaya dalam kehidupan. Satu. Yang keduanya, kejayaan yang kita raihkan itu sebenarnya kejayaan sementara. Walaupun kita nak juga walaupun sementara, ya. Jangan kita sementara aja, tak, sementara pun nak juga, ya. Tapi kejayaan hakiki kalau ikut Al-Quran ialah kejayaan menempatkan diri di syurga Allah SWT. Itulah kejayaan hakiki. Dan itulah juga yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar." Siapa yang berjaya melepaskan dirinya daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan berjaya menempatkan dirinya di syurga, Allah Ta'ala kata, faqad faz. Orang itulah yang sebenarnya benar. Yang lain hanyalah sementara. Walaupun kita mengharapkan walaupun sementara biarlah berjaya juga, ya. Dan dalam Islam ini sebenarnya banyak cara yang dianjurkan untuk mencapai kejayaan hakiki ini tadi. Itu satu. Yang keduanya, kita dah masuk minggu kedua rasa saya dalam bulan Rejab. Nak sentuh juga sikit berkaitan dengan Rejab ini. Yang dapat kali saya sebut dan mungkin Ustaz lain pun sebut, bulan Rejab ini adalah salah satu daripada bulan haram. Ayat 36 maksud saya daripada surah Taubah, Allah Ta'ala menyebut, "Inna 'iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan di kitabillah, dalam kitab Allah. Bila yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak daripada masa Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi. Bukan cerita baru, sejak sama jadi dengan langit, sama jadi dengan bumi. Daripada 12 bulan itu Allah Ta'ala kata minha arba'atul hurum. Daripada 12 itu ada 24 bulan haram. Dan penjelasan mengenai bulan haram ini disampaikan pula oleh Nabi SAW melalui hadisnya. Antara lain yang menyebut dalam satu hadis ditegaskan bulan haram itu ialah 3 bulan berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Muharram kalau kita nak kira ikut awal tahun, dia dah dulu, ya. Sebab dia bulan 1. Bulan lain itu bulan 11 dan bulan 12. Dan satu lagi ialah bulan Rejab. Yang 3 itu datang direct. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Satu lagi agak jauh, yakni bulan Rejab, bulan yang kita berada sekarang ini. Jadi yang sahnya bulan Rejab ini adalah salah satu daripada bulan haram yang ada kehormatannya. Kalau dalam masyarakat jahiliah dulu sebelum Islam, mereka sangat hormat dengan bulan haram ini. Kalau elok tengah bertempur pun berhenti karena hormat bulan haram. Itu jahiliah kan? Ya. Zaman kita ni orang belajar tinggi, kononnya tamandu hebat, bertempur 12 bulan tak berhenti, ya. Nampak sangat siapa kita nak bandingkan dengan mereka dalam aspek inilah, masya-Allah. Dan oleh kerana dia bulan haram, ramai juga di kalangan umat Islam sejak dulu lagi, bukan baru, menganggap ada amalan-amalan tertentu yang digalakkan pada bulan Rejab ini. Inilah yang kemudiannya telah mendorong seorang tokoh besar di kalangan ulama kita, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar rahmatullahi alaih, menulis satu kitab khusus mengenai bulan Rejab. Imam Ibnu Hajar ini saya ingat saya dah ada
ada sekali dua kali disebut di sini. Dia adalah tokoh besar dalam berbagai-bagai bidang ilmu, menguasai bukan saja menguasai menulis, ya, bukan berpuluh saja, mungkin beratus kitab. Dia terus ditelaah oleh para pelajar, insya-Allah sampai kiamat, dalam berbagai-bagai bidang. Dalam hadis ada, dalam ilmu rijal ada, dalam apa lagi, banyaklah, ya, PK pun tak kurang juga. Dan karyanya yang paling terkenal ialah ulasan beliau bagi kitab Sahih Imam Bukhari. Dan para pengkaji menganggap ulasan beliau terhadap kitab Sahih Imam Bukhari ini adalah yang terbaik, berbanding dengan banyak lagi ulasan-ulasan yang juga dilakukan oleh para ulama-ulama besar. Itulah, dia sebut saja Sahih Bukhari, Allah akan ingat ulasannya, yaitu Fathul Bari. Fathul Bari bisyarhi Sahih Al-Bukhari, karya besar yang telah dihasilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar ini. Dalam setahun dua ini rasa saya sudah ada edisi Melayunya, diterjemah oleh rakan-rakan kita daripada Seberang, ya. Saya tak ingat ada berapa belas juz, 12 atau 14 gitu lah, ya, agak besar. Itu dalam bidang syarah hadis. Walaupun ada lagi orang lain, antaranya yang selama dengan dia macam Al-Aini, Badruddin Aini, juga di Kairah. Dia ini besar di Kairah, besar di Kairah, berbakti kepada dunia Islam, berpusat di Kairah. Ini Imam Ibnu Hajar. Dan ada juga orang lain ke sana, antaranya Al-Aini juga daripada Kairo, dan juga menghasilkan syarah kepada Sahih Bukhari dengan nama Umdatul Qari, ya. Tapi tidak boleh menandingi kehebatan Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar ini. Itu sedikit mengenai Ibnu Hajar. Di segi keilmuan beliau, masya-Allah, memegang gelaran yang tertinggi dalam bidang hadis. Saya pernah sebut sini pun, dalam ilmu hadis ini, dalam bidang hadis, ulama-ulama hadis ini dia ada gelaran dia. Para ulama menulis karya khusus berkaitan dengan Al-Qab Al-Muhaddisin, gelaran-gelaran yang dipakai oleh ulama-ulama hadis. Ada banyak gelaran itu. Paling common mungkin termasuk kita lah. Siapa? Orang yang belajar hadis, dia panggil Talibul Hadis, hadis student. Itu yang paling rendah sekali. Lagi tinggi dia panggil Al-Muhaddis. Ini orang yang dah ada keahlian dalam bidang hadis, jadi orang panggil dia Al-Muhaddis. Atau ada tahap lagi lah, Al-Hafiz, Al-Hakim. Yang paling tinggi yang diletakkan kepada Imam Ibnu Hajar ini ialah gelaran Amirul Mukminin fil Hadis. Itu gelaran yang tertinggi, ya. Saya rasa tak ada orang lain yang diberi gelaran tersebut. Dan ini menggambarkan kehebatan beliau. Satu. Yang keduanya, ada persamaan di antara kita dengan beliau dalam satu segi. Mungkin orang tertanya, apa pula boleh sama, dia Mesir, kita Melayu, ya. Ada persamaan dia. Bidang yang saya maksudkan dengan persamaan itu ialah dalam fiqh. Imam Ibnu Hajar ini fiqhnya adalah fiqh Syafi'i. Dia adalah tokoh besar dalam memanjangkan fiqh yang diasaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dia tanya, Imam Ibnu Hajar ni mazhab apa? Jawabnya mazhab Syafi'i. Sama dengan semua sahabat-sahabat kita di Al-Ikhwan lah, ya. Jadi waktu sama. Jadi kalau kita sebut tak boleh dia mazhab lain, tak mungkin, ya. Dia memang mazhab Syafi'i. Sebab itulah dalam isu bulan Rejab ni dia telah menulis satu kitab namanya Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rejab. Itu rima dalam buku. Ulama-ulama dulu dia ada rima, ya. Macam Fathul Bari tadi, Fathul Al-Bari di hujung dengan ya, bisyarhi Sahih Al-Bukhari pun ya juga, ya.
Yang ini pula tabiinil ajab dengan bab, menjelaskan keheranan. Fima warada, menjelaskan mengenai hadis-hadis yang datang fi fadli Rajab, dalam menyatakan kelebihan bulan Rajab. Pulba juga, ya. Jadi dalam bab itu dinyatakanlah dan dijelaskanlah hadis-hadis yang datang yang berkaitan dengan bulan Rajab. Dan dia telah rumuskan hadis-hadis yang ada yang berkaitan dengan bulan Rajab ini, dia katakan lam yarid, tak terdapat, tidak ada, tidak sampai kepada kita. Apa yang tidak sampai tadi? Dalam isu apa? Yang tidak sampai itu pertama dalam hal yang berkaitan dengan fadailu Rajab, kelebihan bulan Rajab. Tak ada. Dia kata tak ada. Dia tak sebut lagi tak ada apa. Yang keduanya tak ada juga yang berkaitan dengan puasa umum dalam bulan Rajab. Dua. Yang ketiga, tidak ada juga yang berkaitan dengan puasa pada hari-hari tertentu dalam bulan Rajab. Tiga. Dan yang keempat, tidak ada juga, dia kata berkaitan dengan qiyam pada malam-malam tertentu pada bulan Rajab. Tak ada apa? Hadisan sahihah, tak terdapat hadis sahih. Dalam bab perkara itu tak ada hadis sahih. Dalam bab fadilat kelebihan bulan Rajab tak ada. Dalam bab puasa bulan Rajab pun tak ada. Dalam puasa hari tertentu pada bulan Rajab pun tak ada. Qiyam pada malam-malam tertentu dalam bulan Rajab pun tak ada hadis yang sahih. Yang disambung dengan yasluhu lil hujjah, yang layak untuk dijadikan hujjah. Tak ada hadis. Itu rumusan yang dibuat oleh Imam Ibn Hajar. Lepas itu disambung lagi waqad sabaqani. Dia kata sudah ada orang lain yang telah mendahului saya dalam menentukan atau memutuskan sedemikian, yakni tak ada hadis dalam bab perkara itu. Siapa? Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafiz. Ini tokoh yang hebat. Sebelumnya dia juga telah kata memang tak ada hadis, ya. Habis yang ada macam mana? Yang ada kata Imam Ibn Hajar dalam buku ini Tadinul Ajab, sama ada kalau tidak hadis dhaif, maka dia akan jadi hadis-hadis maudhu', yaitu hadis-hadis palsu. Yang sahih tak ada. Yang inilah juga yang ditekankan oleh ulama yang tokoh-tokoh lain. Antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali pun dia kata tak ada, ya. Kemudiannya Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah pun sama juga rumusannya, ya. Jadi kalau tak ada nas yang sahih, kita nak puasa macam mana? Ada orang tanya pula. Bab puasa tu tak berbakit lah. Sebab puasa ni memang ada hari-hari tertentu yang digalakkan kita berpuasa sepanjang tahun. Bukan bulan Rajab saja. Bulan Muharram pun ada, bulan Safar pun ada, bulan apa, semua bulan ada hari-hari yang digalakkan kita berpuasa. Puasa lah itu. Puasa Senin ada, puasa Khamis ada, puasa Hari Putih ada, Masya Allah. Itu pun dah dekat 15 hari dalam bulan, ya. Cuma nak kait dengan Rajab tak ada. Ada orang tanya saya, Ustaz, ada ke tidak puasa khusus satu hari bulan Rajab? Saya kata tak ada. Buktinya tak ada hadis lagi. Tengok, kalau nak puasa jangan puasa satu Rajab lah. Sebab tak ada puasa itu. Jadi kena niat puasa sunat biasa, ya. Atau kebetulan satu Rajab itu jatuh pada hari Senin atau jatuh pada hari Khamis, maka ambillah dia sebagai puasa untuk Senin dan Khamis. Untuk satu Rajab tak ada, ya. Jadi ini kena berhati-hati. Ini keterangan yang telah dijelaskan sendiri oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab dia yang saya sebutkan tadi, yaitu Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu intro saya duakan. Kita terus kepada hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 saya dah sebut tadi, tajuknya ialah jalan ke syurga. Jalan ke syurga. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Hadis ini sahabat yang riwayatnya ialah Jabir. Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya.
Al-Ansari. Kedua-dua tokoh ni, Jabir dan ayahnya adalah sahabat. Ayah dia pun Abdullah tu sempat bersahabat dengan Nabi. Jabir anaknya juga sempat bersahabat dengan Nabi. Kalau tak salah ingatan saya, bila berlakunya perang Uhud, kedua-dua ni berebut untuk ikut serta dalam perang Uhud itu. Ayah dia kata, Jabir, kamu jagalah anak adik. Ayah nak ikut Nabi SAW ke medan Uhud. Kata Jabir, kalau tidak kerana perang, kalau tidak kerana jalan Allah, kalau tidak kerana syahid, mungkin saya boleh benar ayah pergi. Sebab saya pun nak juga ada berentak antara dua beranak ni. Akhirnya direkakan cerita, Jabir pun beri laluan kepada ayahnya, ya. Akhirnya dia jaga adik-adik dia. Kebetulan Jabir ni adik-adik dia ramai. Sebab itulah bila dia nak kahwin, dalam sejarahnya dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah kahwin. Lalu Nabi tanya dia, kamu kahwin tu anak gadis ke atau sudah janda? Dia jawab, bal sajiban, saya kahwin janda wahai Rasulullah. Nabi heranlah, dia anak turuna lagi yang pergi kahwin janda tu apa pasal? Sepatutnya kamu kahwin dara, anak dara, katanya kepada Jabir. Halal bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Itu sebutan Nabi kepada beliau. Rupa-rupanya dia sebut kebetulan. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni adik-adik ramai. Ayah telah gugur dalam perang Uhud tadi. Jadi tinggal anak-anak yang ramai. Saya sebagai anak sulung bertanggungjawab untuk jaga adik-adik yang ramai ini. Jadi untuk membantu saya untuk menjaga adik-adik ini, perlu kepada orang yang sudah ada pengalaman dengan budak-budak. Dan inilah antara sebab, kata beliau, saya kahwin dengan janda ini tadi. Itulah latar belakang dia, ya. Tengok. Jadi itulah Sayyidina Jabir. Dan juga ayahnya Abdullah. Tengok tuan-tuan. Jabir kata, satu masa seorang lelaki datang bertanya Nabi SAW. Ya. Apa soalannya? Ara'aita iza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam arid ala zalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am. Isunya, kawan ini datang bertanya kepada Nabi dengan bawa satu soalan. Dia tanya, apa pendapat tuan ya Rasulullah sekiranya saya mengerjakan solat yang fardu? Tengok, dia sebut iza sallaitu al-maktubah, saya tunaikan sembahyang fardu yang 5 waktu tu lah, ya. Wa sumtu Ramadan, kemudian saya berpuasa pada bulan Ramadan. Dua. Rukun Islam disebut dua tu, ya. Sembahyang fardu dan puasa Ramadan. Zakat tak sebut, haji tak sebut. Disilentkan. Nanti mungkin dalam keterangan ada dinyatakan. Yang kedua, yang ketiganya, selain daripada saya sembahyang fardu, selain daripada saya puasa Ramadan, saya menghalalkan segala yang halal. Segala apa yang halal yang ada, maka saya halalkan. Dan saya haramkan yang haram. Segala yang haram saya haramkan. Jadi kalau kita nak rumuskan, dia buat apa? 3 itulah, ya. Sembahyang fardu, puasa Ramadan, halal yang halal, haram yang haram. 3 kalau sebut. Kalau tidak jadi 4. Soalannya apa? Ditambah lagi dia kata, lam arid ala lam azid, minta maaf. Lam azid ala zalika syai'a. Saya tak nak tambah yang lain. Selain daripada 4 ni, sembahyang fardu, puasa Ramadan, halalkan segala yang halal, haramkan segala yang haram, tak nak tambahlah lebih daripada 4 tu. No? Sebab dia kata saya tak tambah dah. Soalannya apa? Al-khul jannah, boleh masuk syurga ke saya?
Tengok. Dengan hanya buat 4 tadi tu. Sembahyang fardu, puasa Ramadan, halal segala yang halal, haram segala yang haram. Soalannya, agak-agaknya saya ini boleh masuk syurga tidak, wahai Rasul? Apa jawapan Nabi? Kalau orang tanya kita, dia beritahu dia buat 4 perkara ni, dia tanya kita, agak-agak Ustaz, boleh masuk syurga ke tak? Tak payah Ustaz lah, contoh aja, ya. Agak-agak bila saya sembahyang fardu, saya puasa Ramadan, segala yang halal saya halalkan, segala yang haram saya haramkan, boleh masuk syurga ke tak? Kita akan jawab never. No way. Tengok. Takkan 4 tu je. Rupa-rupanya Nabi, Masya Allah, jiwa besar Nabi, tuan-tuan, dengan kawan yang baru masuk Islam, yang baru nak berkenalan dengan sembahyang, baru nak berjinak-jinak dengan puasa, nak jelaskan kepahaman dia dengan pahala dan haram. Bila nak dia tanya Nabi, agak-agak saya boleh masuk syurga ke tak? Nabi jawab, ringkas dia, na'am, ya. Ya, kamu boleh masuk syurga. Tengok. Jadi ini mungkin mencetuskan isu. Tengok. Tak apalah, kita cerita kemudian. Kalau tidak saya boleh pulas terus ya. Biasa sangat dengan saya ni. Cuma dalam ulasan bawah tu dia kata, makna aku mengharamkan yang haram adalah aku menjauhkan diri daripada yang haram. Makna aku menghalalkan yang halal ialah aku mengerjakan dan beriktikad akan kehalalannya. Itu maksudnya ahlaltul halal wa haramtu al haram. No? Hadis ini telah diriwayatkan pertama, kalau kita tengok itu rawahu Muslim dalam kitab Al-Iman, bab penjelasan iman yang masuk seseorang itu ke dalam syurga dengannya, dan barang siapa berpegang dengan apa yang ia telah diperintahkan ke atasnya dan akan memasuki syurga. Hadis ini dalam Sahih Imam Muslim pada urutan yang ke-15, ya. Hadis nombor 15 dalam Sahih Imam Muslim, ya. Dia tak sebut lagi orang riwayat. Jadi kalau Muslim dari segi rankingnya, ranking kedua selepas Al-Bukhari yang saya sebutkan tadi. Terus kepada item A. Apa kepentingan hadis ini? Al-Jurdani berkata di dalam syarahannya ke atas hadis ke-40 Nawawi, hadis ini menduduki tempat yang penting. Jadi dipanggil hadis-hadis utama, ya. Dan memang kalau kita tengok balik kesemua hadis-hadis yang dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab yang kita belajar ni sebenarnya dipanggil hadis-hadis utama. Dipanggil apa? Masa tengok hadis apa? Madar. Hadis madar. Madarul hadis, yang hadis-hadis yang menjadi paksi dalam kehidupan kita, apalagi berkaitan dengan hukum akal. Sebab itulah penting. Jadi Al-Jurjani berkata memang hadis ini hadis penting, ya. Ia adalah paksi agama. Itu yang saya tadi madar itu, ya. Jadi madarul ahadis, hadis-hadis yang menjadi paksi kepada Islam. Masya-Allah, ya. Tuan-tuan, lantaran ia mencakupi agama Islam ini disebabkan amalan-amalan itu sama ada amalan-amalan hati atau amalan-amalan tubuh badan, kedua-duanya sama ada diizinkan oleh Allah, yaitu yang halal ataupun yang dilarangnya, yaitu yang haramkan. Apabila seorang itu menghalalkan yang halal dan mengharamkan segala yang haram, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan kesemua tanggungjawab agama dan akan masuk ke syurga ke dalamnya dengan amanah. Sebab di samping amalan-amalan yang kita buat, disebut dua amalan tadi itu. Sama ada pertama amalan hati, itu termasuk kena dalam akidah sama sekali. Itu dipanggil hati itu amalan juga, ya. Bukan amal dengan buat tubuh badan saja, ya. Ada juga disebut sebagai amalan fizik. Ini termasuk solat, puasa, haji semua sekali itu, ya. Dan satu lagi elemen yang paling penting dalam agama kita ni halal haram. Jadi kalau dia berpegang dengan segala yang halal, buat ataupun dia laksanakan, berpandukan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia buat belaka, dan dia jauhi semua perkara-perkara yang Islam larang atau yang Islam haramkan. Maknanya apa?
dia sudah melaksanakan hampir ke semua ajaran Islam itu sendiri. Sebab ke mana pun antara dua ya, kita pergi ke mana, pergi bumi mana pun, kalau bab hukum, bab halal haram memang tak boleh lari. Dua tu ya. Sama ada dia halal, sama ada dia haram. Ya. Di samping ibadat itu tadi. Dan ini sebenarnya ada kaitan. Saya ingat di mana saya sebut baru ni, di masjid sekolah dalam tazkirah Jumaat bulan lepas. Saya sebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidina Abu Muhammad, seorang sahabat yang datang jumpa Nabi. Sama lebih kurang ni juga soalan dia. Dia kata, akhbirni bi amali. Akhbirni bi amali. Tolong beritahu kepada saya dengan amalan-amalan yudkhilunil jannah, yang boleh memasukkan saya ke syurga. Sama dengan hari kita belajar lah. Wa yuba'idni anin nar, dan boleh menjauhkan saya daripada neraka. Sahabatnya datang, ya Rasulullah, tolong beritahu kepada saya amalan-amalan yang kalau saya buat, saya akan masuk syurga dan sekaligus saya jauh daripada neraka. Tengok apa nama sahabat itu, Sayyidina Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Lalu Nabi bagi komen, dia kata, laqad sa'alta an 'azim. Kamu bertanya ni benar besar, kata dia. Tengok. Ialah bab syurga mestilah besar. Bab neraka semua orang takut belaka. Dan besarnya terbukti apabila kita semak balik dalam Quran kita tu, kalau tak salah apa yang saya telah semak sebelum ni, perkataan al-jannah yang kita terima sebagai syurga atau kebun syurga itu diulang sebut di seluruh di sepanjang Al-Quran sebanyak 66 kali. 60 kali lebih disebut al-jannah, 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 al-jannatu wa na'imuha, ya. Dan neraka pula ataupun an-nar bukan 60, lebih daripada 150 kali. Al-Quran ni tuan-tuan, kalau sebut sekali boleh cukup dah. Apa lagi kalau sebut sampai beratus-ratus atau berpuluh-puluh. Itu maknanya besar. Namun Nabi kata innahu la yasirun. Walaupun besar, dia mudah, katanya Nabi kepada Mu'az. Mudah untuk siapa? Ala man yassarahullah, kepada orang yang dipermudahkan oleh Allah. Itulah saya sebut dekat situ ada kerja kita lah, ya. Bila Nabi kata dia mudah bagi orang yang dipermudahkan, maka peranan kitanya berdoa kepada Allah agar dipermudahkan untuk kita syurga itu. Berdoa, ya Allah, permudahkanlah kami untuk mendapatkan syurga. Jadi Nabi kata dia akan mudah bagi orang yang dipermudahkan. Mudah-mudahan dengan itu, dengan doa kita itu, Allah Ta'ala akan permudahkan untuk kita. Jadi sama dengan ini, dengan hadis kita belajar. Ada benda-benda yang kita kena buat. Dalam hadis ini 4. Dalam hadis Mu'az tadi lebih banyak. Tak apalah, lain kali kita akan rumuskan balik macam mana. Mungkin ada sentuhannya di dalam ulasan hadis ini. Tengok. Itu item A. Kita ambil satu dua lagi. Yang keduanya ialah istilah-istilah yang terdapat dalam hadis, ya. Ada beberapa perkataan yang disebutkan di situ. Perlu pada sebut yang ini. Saya kadang-kadang kalau mengajar dengan pelajar tak sebut nama macam ini. Tapi oleh kerana tuan kitab ni dia sebut, jadi kena ini juga takut kita langkau lah, ya. Yang pertamanya rajulan, ya. Jabir kata anna rajulan, ada seorang lelaki. Apa maksud ini? Lelaki ni siapa? Ya, jadi ulama hadis dia cek balik.
ada orang yang datang bertanya tu, lalu mereka kenal pasti siapa insan yang bertanya ini tadi. Lalu dijawab di sini, dia kata beliau ialah Nu'man ibn Qawqal al-Khuzai radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukil nama beliau secara jelas di dalam satu riwayat. Beliau menyertai Rasul SAW dalam peperangan Badar dan terbunuh sebagai seorang syahid dalam peperangan Uhud. Beliau telah berkata pada perang Uhud itu dengan kata-kata, aku bersumpah denganmu, yakni Allah, wahai Allah, Tuhan yang Maha Mulia, tidak akan terbenam matahari sehingga aku berjalan dengan kakiku yang tempang ini di dalam kehijauan syurga. Rasulullah SAW telah bersabda setelah kesyahidannya, apa Nabi kata, inna Nu'man zanna billahi azza wa jalla khaira wa wajadahu indahu zannihi falaqad ra'aituhu yaqa'u fi hadriha ma bihi arjun. Ya, rupa-rupanya dalam Nu'man bin Qawqal ni kaki dia pincang, ya, dia cacat di segi kakinya, jalan berikut-ikut, ya. Dan masa perang Uhud tadi, dia telah sebut dan nyatakan dengan niat yang tulus, dia kata tidak akan terbenam matahari hari ini, yakni hari perang Uhud itu, kecuali aku telah berjaya menginjakkan kaki aku yang pincang ini di syurga Allah Ta'ala. Dan ternyatanya apa yang dikehendaki itu dia dapat, dan dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Yang kemudiannya disebut oleh Nabi dalam hadis itu, sesungguhnya Nu'man telah bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla dan memperolehi apa yang dia sangka. Sesungguhnya aku telah melihat beliau berjalan dengan kakinya yang tempang itu di dalam kehijauan syurga. Jadi sah beliau syahid dan dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan syurga, dengan cacat, ya. Dalam masa kita sekarang ni orang yang kelainan upaya, OKU, orang kelainan upaya. Jadi kita yang tak cacat ni pun patutnya lebih mantap daripada dia lah, Masya Allah, ya. So kurang-kurang kalau tak nak mati syahid pun berdoa lah, ya Allah, ya, Allahumma zukni syahada, ya Allah, rezekilah aku ni sebagai dengan rezeki mati sebagai syahid. Kalau tidak syahid dunia dan akhirat, syahid akhirat pun jadilah. Ni nak doa pun takut. Aduh, berat benar itu, ya. Jadi kalahlah kita dengan Nu'man bin Qawqal yang kaki tempang ni tadi, radhiyallahu anhu. Kemudian ada lagi perkataan ara'aita yang kita terjemahkan sebagai apa penilaian kamu, apa pendapat kamu, ya. Maksudnya khabarkanlah kepada aku dan berilah fatwa kepada aku. Lepas dia kata aku hanya sembahyang fardu, aku hanya puasa bulan Ramadan, aku halalkan yang halal, aku haramkan segala yang haram. Apa ada pendapatmu ya Rasul? Aku ni boleh masuk syurga ke tak? Itu maksudnya. Jadi perkataan ara'aita itu tujuannya, ya. Kemudian dinyatakanlah al-maktubat, maksudnya di situ ialah sembahyang yang fardu, yakni sembahyang yang wajib 5 kali sehari. Ramadan ialah puasa bulan Ramadan. Kemudiannya saya halalkan yang halal. Kita dah sebut tadi, iaitu beriktikad dengan kehalalannya, dan aku melakukan apa yang wajib daripada yang halal itu, ataupun adapun yang tidak wajib, maka tidak ada dosa jika tidak dilakukannya. Halal apa yang diizinkan dengan syarak untuk melaksanakannya. Bab halal haram ni ada dua pihak saja yang boleh menentukannya. Sebab itulah Dr. Fatari akan menyebut, dia kata hakut tahlil wa tahrim, hak untuk menghalalkan dan untuk mengharamkan. Dia kata ini adalah hak kepada mereka yang pihak yang boleh menentukan hukum, yakni yang menentukan syariat. Dalam Islam ni yang boleh menentukan syariat dua je lah. Kalau tidak Allah dengan Qurannya, ataupun Nabi melalui hadisnya. Jadi kalau Allah Ta'ala kata halal, halal lah. Kalau Nabi kata halal, halal lah, ya. Sama juga yang haram. Kedua ni saja yang boleh menentukan yang halal dan yang haram. Pihak lain mungkin oleh kerana benda-benda baru ni tak ada pernyataan secara hitam putih halalnya dan haramnya dalam hadis dan juga dalam Quran,
maka menjadi tanggungjawab kepada pihak yang menjaga kehalalan ini, menentukan berdasarkan kepada nas dan juga evidence yang ada. Jadi ini peranan unit halal haram. Sebab itulah tempat kita ni ada logo halal, ya. Dia ditentukan oleh pihak yang memang berautoriti. Sebab mereka ada dengan makmalnya semua sekali, barulah produk ni zat kat situ halal Malaysia, ya. Tengok. Walaupun ada juga kawan-kawan kita, dia kata kenapa tak masukkan haram je, kan? Tempe dia kata haram, tapi dia boleh makan kalau tak ada haram. Sebab kalau nak banding, dia kata antara yang halal dengan yang haram, mana lebih banyak? Yang halal lebih banyak. Susah nak buat logo tu, ya. Yang haram tak banyak, label je zam haram, yang tak ada logo haram balun je lah, ya. Tapi pihak berwajib tak terima jalangan tu, dia nak juga logo halal, ya. Jadi ada unit besar, unit halal haram di jabatan-jabatan utama, termasuk juga anak dijaki di sana, masya-Allah, ya. Itu halalul halal, ya. Kemudiannya haramul haram, mengharamkan segala yang haram, maksudnya menjauhi perkara-perkara yang haram dengan i'tiqad akan keharamannya. Kenapa kamu tinggal? Saya yakin pada i'tiqad saya benda ini haram, maka saya tinggalkan dia, ya. Haram adalah setiap yang dilarang oleh syariat sama sekali. Jadi yang menentukan halal ke haram adalah syariat, ya. Sama ada Allah, sama ada Rasul. Allah atau kedua-duanya sekali, ya. Yang menentukan halal haram dia panggil al-musyarri', pihak yang boleh menentukan syariat. Tak lainlah Allah dan Rasul. Jadi itulah peranannya, ya. Jadi kena semak balik ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang menentukan ada bab hukum ni ada lebih kurang dalam 300 ayat dalam Quran kita. Dan Nabi juga, ya, yang menentukan benda ni halal ke, ya, ataupun haram ke, ya. Jadi sekarang ni macam satu oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Perkataan yang terakhir ialah adkhul al-jannah. Ini soalan yang ditanya oleh Nu'man tadi. Adakah aku akan masuk ke dalam syurga, iaitu masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan orang yang terdahulu memasukinya tanpa didahului dengan azab, ya. Terus masuk syurga. Jadi maksudnya apakah bila saya sembahyang fardu 5 waktu, saya puasa bulan Ramadan, saya halalkan segala yang halal tadi, haramkan segala yang haram, agak-agak saya boleh masuk syurga kan? Lalu Nabi jawab dengan tegas, na'am, ya. Artinya kamu boleh masuk syurga. Kemungkinan akan timbul pertanyaan, kalau begitu ada mungkin orang kedian macam kita ni, mudahlah, senanglah masuk syurga. Buat 4 perkara tu je. Tengok. Buat 4 perkara tu dulu. Yalah. Betul lah orang dulu mu'allaf nak buat 4 perkara tu demam dah tuan. Tapi kita yang dah masuk Islam sejak parvi suara ni takkan 4 tu. Apalagi Islam sudah sempurna. Ada rukun Islamnya. Rukun Islam tu bukan 2 ni saja. Sebenarnya mungkin sebagaimana saya mahu tadi, di mana mungkin ada dinyatakan kenapa rukun-rukun Islam lain yang 2 lagi tak dinyatakan dalam hadis ini. Berkemungkinan masa Nu'man datang jumpa Nabi itu zakat belum difardukan. Jadi kan kita sebut pasal zakat, dia sebut 2 aja, sebut puasa, sembahyang dengan puasa. Haji juga mungkin belum difardukan. Jadi antara rukun Islam yang terakhir yang diturunkan ialah kefarduan haji. Jadi munasabah dan possible apabila kita buat rumusan semasa Sayyidina Nu'man pergi jumpa Nabi, ya. Nu'man yang awal kita sebut dari dalam sejarahnya, dia mati dalam perang Uhud. Perang Uhud tahun kedua hijrah. Jadi bila rukun-rukun tadi, zakat bila difardukan, kena cek balik. Jadi munasabah kalau dah kedua-dua tu tidak dinyatakan oleh Nabi, sebab masa tu belum ada lagi, ya. Zakat belum difardukan, haji juga belum difardukan. Sebab haji lewat, ya. Saya ingat dalam tahun 8 hijrah baru diwajibkan haji. Jadi bila sebut 4 ini dan dia yakin dan nekat untuk buat kesemuanya dengan penuh kesungguhan, sebab itulah Nabi bagi jawapan,
Bila saya buat itu, agak-agak saya boleh masuk syurga kepada wahai Rasul. Nabi dengan senang hati jawab, iya, kamu akan masuk syurga. Ya. Itulah item B, dan insya-Allah kita akan sambung nanti pada bulan hadapan item C. Ini baru masuk fiqhnya, ya. Fiqhu al-hadis, dan juga petunjuk atau apa-apa yang boleh kita ambil rumusan daripada hadis yang ke-22 ini. Setakat itu saja daripada saya. InsyaAllah ambil kesempatan macam yang saya awal tadi, kita nak berada pada belajar untuk sekurang-kurangnya pada rakan-rakan kita untuk peringatkan, buatlah benda-benda yang boleh kita anggap sebagai pemanas badan. Sebab Rejab, Syakban, Ramadan, sebulan lebih lagi kita akan masuk Ramadan. Jadi bulan Ramadan kita tahulah musim ibadat yang memang penuh, ketat. Jadi kita ambil masa berada bulan Rejab ni untuk memanas-manaskan diri dulu. Bila masuk bulan Ramadan nanti taklah terkejut sangat. Jadi buatlah amalan-amalan yang dah jadi core business dalam bulan Ramadan. Apa dia? Bulan Ramadan ada qiyam Ramadan. Jadi kita biasakan dulu dengan qiyam sekarang ni. Kalau tak boleh bangun tiap-tiap malam pun, bangunlah satu hari ke 2 hari ke dalam seminggu untuk membiasakan dengan qiyam. InsyaAllah bulan Ramadan setiap malam ada qiyamnya. Jadi tak ada terkejut. Satu. Yang keduanya puasa. Bulan Ramadan bulan kita puasa. Jadi kalau jenis tak biasakan diri, masuk satu Ramadan tu mula dia bakal munyuk, masya-Allah, ya. Jadi kita biasakan. Mudah-mudahan taklah terkejut, masya-Allah, ya. Doa aja. Doa apa? Anak bulan tak nampak, boleh diri sikit kan. Sapu ajalah, ya. Kita payah, ya. Kita dah biasa sangat dengan puasa, jadi banyakkanlah dengan puasa-puasa sunnah. Baik Rejab, kemudian lepas ni Syakban, insya-Allah, ya. Dan yang ketiga yang terakhir ialah Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Jadi tunjukkan komitmen kita di peringkat permulaan ini dengan Quran. Kalau selama ni kita kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca, dia cuba disiplinkan sikit untuk memperbanyakkan sikit daripada biasa. Kadang-kadang kita ni ikut naknya, kadang-kadang kalau nak baca tak, ya. Jadi kita kira keratkan sikit. Kalau dah baca sekarang ni, banyakkan lagi. Itu atas banyak. Jadi ada upgrade-nya, insya-Allah. Bila masuk bulan Ramadan, orang baru nak start, kita dah khatam dah. Itu untungnya, ya. InsyaAllah. Sekat itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.